Okey, Assalamualaikum semua. Okey, saya kenalkan diri. Kalau boleh dengar suara saya, type 1. Okey, saya kenalkan diri. Saya Nora Hafsah binti Syahid, pasangan dunia akhirat saya Ahmad Nazir Abdul Aziz. Ditaja dalam bisnes yang cukup-cukup hebat ini oleh FVDC Syariman dan juga Puan Noriana. Seterusnya Daima Rosli dan Jamila. Tak lupa seribu produser Hayati dan Hamid. Seterusnya Sifu Syarul Fahmi dan juga Puan Mazatul dan mentor kita semua Ayahanda Haji Abdullah dan juga Haja Bonda Mariam. Okey, type 10 untuk barisan upline saya. Okey, Alhamdulillah saya harap anda semua ready. Okey, dah bersedia dengan kelas kita hari ini. Kelas yang bagi saya, inilah satu titik permulaan di mana saya berubah daripada tak kisah dengan penjagaan kulit kepada mesti jaga kulit untuk membina keyakinan diri sendiri. Bukan untuk siapa-siapa tetapi untuk membina keyakinan diri sendiri. Sebab kecantikan itu terserlah daripada kita yang rasa happy, kita yang rasa bahagia. Okey, so sebelum saya ceritakan, sebelum saya kongsi dengan anda semua tentang basic penjagaan kulit, okey, saya nak kita semua kenal dulu tentang kulit kita, faktor-faktor yang mempengaruhi kesihatan kulit kita dan yang paling penting, apa sebenarnya yang kita kena jaga dalam penjagaan kulit kita. Okay, so saya nak mulakan dengan slide pertama. Saya ada 3 slide. Anda okey ke? Sebab kelas hari ini mungkin panjang sikit. Okay, kalau anda okey, anda boleh type okey. Sebab kelas kita hari ini mungkin panjang sikit dan kita Alhamdulillah kita juga akan ada kita punya penaung program iaitu Diamond Jamilah hari ini. Okey. Okey, saya mulakan dengan slide saya yang pertama iaitu perintang kulit. Okey, perintang kulit. Apa itu perintang kulit? Saya minta maaf sebab memang ada backlight kat belakang. Dah adjust daripada pagi tadi dah tak boleh dah. Tak apa, tengok slide je. Tak payah tengok saya, tengok slide. Okey, so ini adalah kita punya perintang kulit. Okey, saya harap anda nampak slide saya. Okey, cuba type 5. Kalau anda nampak slide saya, cuba type 5. Okey, sebab hari ini kita kenal tentang 5 perintang kulit kita. Okey, kenal tentang penjagaan apa sebenarnya tentang kesihatan kulit kita. Okey, so ada 5 perintang kulit yang kita memang kena take note. Okey, yang kita kena take note. Okey, yang pertama adalah, okey, kalau kita tengok kat sini, kita ada lembapan. Okay, secara keseluruhannya, kulit kita menampilkan satu kesihatan dan kesejahteraan. Okay, kulit yang cantik adalah kulit yang berasaskan daripada kulit yang sihat dan pada setiap usaha, pada setiap usia. Okay, bukan usia 20 lain, 25 lain, 30 lain, 50 lain. Okay, sepatutnya kesihatan kulit ini mestilah sentiasa sihat pada setiap usia. Orang kata muda sentiasa. Jadi secara semula jadi je ada 5 perintang di permukaan kulit. 5 perintang di permukaan kulit, okay, yang bekerjasama di antara satu sama lain untuk melindungi penampilan kulit kita dan semua perintang ini mempunyai fungsi-fungsi yang berlainan. Okey, so perintang ini adalah kalau anda tengok di gambar raja, kita ada microbiome. Okey, kita ada penyokong, kita ada lembapan, kita ada pertahanan. Okey. Lagi satu apa saya tak sebut. Kita ada persekitaran. Okey. Anda okey? Anda boleh take note Okey, anda boleh take note. Okey, apa yang perlu anda jaga. Okey. So yang seterusnya, okey, kita kenal perintang-perintang kulit kita. Yang pertama iaitu perintang pertahanan. Okey, perintang pertahanan ini fungsinya adalah untuk membersihkan. Untuk membersihkan. Jadi ia akan membersihkan dan juga menghapuskan kotoran daripada permukaan kulit, daripada permukaan kulit bagi menghalang iritasi kulit. Iritasi kulit ni termasuklah kusam, jeragat, jerawat, luka, parut dan sebagainya. Jadi untuk mengoptimumkan perintah pertahanan ini,
perlu untuk kita nyahkan semua bahan-bahan cemar, semua kotoran, okay, semua makeup yang boleh menyebabkan kerensaan, okay, supaya pori-pori kita lebih bersih, jadi tak adalah berjerawat. Okay, jadi kata kuncinya di sini ialah membersihkan kulit. Okay, membersihkan kulit dengan lembut tanpa meleles atau mengubah pH kulit yang sihat. Ini yang selalunya berlaku pada kita di mana kita cuci muka dengan terlampau kasar dan suka menggunakan kuku dan juga menggunakan bahan yang sama ada lebih alkaline ataupun lebih asidik menyebabkan kulit kita rengsa. pH kulit kita ialah 5.5. pH kulit yang sihat ialah 5.5. Kalau anda boleh take note, anda boleh type dekat ruang komen, kulit yang sihat pH-nya ialah 5.5. Jadi amat penting untuk kita cek dan tengok balik bahan-bahan yang nyaman dan bahan-bahan yang boleh menenangkan kulit kita. Jadi dengan kata lain, apakah skincare yang tepat untuk kita guna bagi menjaga kesihatan kulit kita? Okey? Okey. Seterusnya, perintang yang seterusnya adalah perintang microbiome. Okey, perintang microbiome yang berfungsi untuk mengimbangi kesihatan kulit. Okay. Kulit yang berada dalam imbangan yang sihat bila organisma yang baik bertindak baik dan organisma yang tidak baik dihalang untuk membentuk biofilm. Okey, macam kita punya usus juga. Okey, so kulit kita pun ada microbiome probiotik dan prebiotik. Kita kena jaga organisma baik dan seimbangkan dengan organisma yang tidak baik, untuk kita nyahkan bagi membentuk biofilm yang lebih-lebih baik. Yang tidak membentuk biofilm iaitu bahan cemar, bahan yang boleh menyebabkan kulit kita sama ada berjerawat, kotor, kusam ataupun berjeragat. Jadi penting dalam perintah microbiome ini memainkan peranan yang sangat signifikan dalam membentuk ataupun mengekalkan ataupun menstabilkan penampilan kulit yang sihat. Okey, so kita boleh kenal pasti kulit yang tidak sihat apabila ada microbiome yang tidak seimbang. Jadi microbiome ini sangat-sangat penting untuk mengekalkan penampilan kulit yang sihat. Okey? Anda tak payah pening kepala. Okey, nanti kita guna sahaja bahan yang boleh memberi satu impak yang paling baik untuk kesihatan microbiome kulit kita. Okey, so next perintang yang seterusnya adalah perintang penyokong. Okey, perintang yang ketiga adalah perintang penyokong di mana ia berfungsi untuk membina semula. Okey, fungsinya ialah untuk membina semula. Sebab kulit kita ni kan nanti akan ada bermacam jenis masalah, iritasi dan sebagainya. Jadi kita perlu review balik kita punya sel-sel yang kusam, yang luka, yang mati. Okey. Jadi lapisan ini adalah lapisan yang akan membantu mengekalkan kelicinan kulit. Dan yang paling penting, lapisan ini akan menjaga keanjalan dan menyediakan satu lapik macam cushion, macam foundation untuk pastikan kulit kita kekal glowing, kekal macam tu. Ini adalah dinamakan sebagai matrix extracellular. Okey, matrix extracellular, di mana ia akan mengekalkan struktur, flexibility dan physical kulit. Jadi, kulit yang fleksibel, akan menghasilkan permukaan kulit yang glowing, yang licin, yang berseri, yang gebu, dan akan menjadikan kulit kita tampak lebih sihat dan bila kita guna produk makeup dan sebagainya, dia akan nampak lebih bertahan lama. Dan yang paling best,
Okay, yang paling best. Okay, ia dapat melewatkan tanda penuaan. Siapa nak proses ni berlaku? Cuba type nak. Okay, siapa nak proses ni berlaku? Cuba type nak. Okay, sebab perintah yang menyokong ini mampu melewatkan proses penuaan. Okay, disebabkan oleh usia dan kerosakan. Okay, perintah penyokong ini boleh kehilangan banyak protein semula jadi. Okay, banyak protein semula jadi dan enzim akan satu enzim yang akan meningkatkan atau mempercepatkan proses penuaan. Jadi kita tak nak dia mempercepatkan proses penuaan. Kita nak dia menyokong kita punya flexibility kulit, memastikan kita tampak muda, jelita dan melewatkan proses penuaan. Okey. Jadi untuk mengoptimalkan perintah penyokong ini, kita boleh bantu dia, okay, apa yang dia perlukan untuk menambah baikkan, iaitu dengan memberi impact meningkatkan protein. Okay, meningkatkan protein bagi mengurangkan enzim yang boleh merosakkan perintah penyokong ini. Okay, sebab itu kita kena pastikan kita ada protein yang cukup. Kalau kita ada protein yang cukup, okay, perintah ketiga yang amat penting ini akan terjaga. Okey, jadi perintah ini boleh dikuatkan juga lagi dengan teknologi pencegahan dan penambahbaikan, okay, dengan menggunakan produk skincare, okay, yang organik, yang ada nutrition, yang support daripada luar. Anda okey ke? Ke saya laju sangat? Ke anda sangat teruja? Ke anda baru tahu? Baru tahu. Banyaknya benda nak kena jaga ni. Kan anda boleh komen. Okey, saya boleh nampak anda punya komen. So anda boleh komen. Okey. Okey. So kalau anda okey, saya terus ke perintah kita yang kedua. Keempat. Okey. Perintah keempat yang kita perlu jaga, yang kita perlu faham iaitu perintah lembapan. Perintah lembapan berfungsi untuk mengekalkan lembapan secara optimum dan menguatkan perintah-perintah yang ada. Okay, so untuk mengekalkan kelembapan, penting untuk kita ada penting untuk ada dalam kulit kita, okay, lembapan yang tidak tersejat. Penting untuk ada satu layer lembapan yang tidak tersejat untuk pastikan kulit kita segar, okay, so kelihatan sihat dan yang paling penting terhydrate dengan cantik dan baik. Okay, terhydrate dengan cantik dan baik. Jadi apa yang perlu kita buat? Okay, bagi mengoptimumkan perintah ini dalam keadaan yang terbaik, bila kulit kita diseduh ataupun dilapisi dengan nutrien dan emollient yang membantu kulit kita mengekalkan kekuatan dan mengukuhkan kebocoran lembapan. Kebocoran lembapan. Okay, nanti saya akan share bagaimana berlakunya kebocoran lembapan dan kenapa kita perlu mengekalkan kelembapan adalah untuk mengekalkan kulit yang sentiasa terhydrate supaya kulit kita tak nampak kusam, supaya kulit kita tak nampak kering, okay, yang akan mendatangkan masalah-masalah kedutan ataupun jeragan ataupun iritasi. Okay, jadi penting untuk kita mengekalkan, menguatkan, mengukuhkan perintah lembapan ini supaya tidak berlaku kebocoran lembapan. Okay, jadi perintah ini perlu untuk kita kekalkan dengan nutrien. Nutrien. Okay, nutrien. Sebab tadi saya share dengan anda sebelum ni. Okay. Okay. Perintah yang ketiga iaitu mikrobiom jahat, mikrobiom baik. Okay. Yang baik itu perlu seimbang, perlu diberi makan. Okay.
Sebab itu perlu nutrien. Kulit juga perlu nutrien. Okey, ada jelas? Okey, dan seterusnya. Okey. Perintang yang kelima dan terakhir ialah perintang persekitaran. Okey, so penting untuk kita melindungi kulit kita daripada sebarang kerosakan persekitaran secara kasar, secara drastik, terutamanya sinaran UVA dan UVB ataupun inframerah, cahaya biru, pencemaran dan radikal bebas. Sekejap lagi saya akan share pencemaran kulit. Okey. Untuk mengoptimalkan perintang ini, untuk mengoptimalkan perintang ini, kita perlukan bantuan suplemen, untuk menyaringi sinaran UV dan mengurangkan infrared, infrabiru dan juga kerosakan oksidatif dan radikal bebas. So kita perlukan nutrisi. Kita perlukan suplemen. Jadi bagi mengurangkan oksidasi kulit, dan bagi mengurangkan impak kerosakan kulit, penting untuk kita mengekalkan, melambatkan proses-proses penuaan. Jadi apabila kita bercakap, tentang kulit, inilah sebenarnya yang kita kena jaga. 5 perintang ini kita kena jaga, dan 5 perintang ini kita jaga dengan 7 basic skincare. So anda boleh pilih nanti anda nak buat penjagaan yang mana satu, bagaimana, do and don'ts, perlu atau tidak, selepas ini. So yang seterusnya, anda okey ke? Anda okey ke? Anda rasa macam blur? Anda okey ke? Okey. Setakat ni anda rasa anda dah jaga belum perintang-perintang kulit anda? Anda dah jaga belum perintang-perintang kulit anda? Ke ada rintangan untuk menjaga perintang kulit? Inilah 5 perintang yang memang kita kena jaga. Sekarang ni kalau anda nampak tadi, masa saya share, saya punya 5 perintang kulit tadi, ada nampak tak kulit di sebelah tepi tu? Anda punya layer kulit tu. Saya tak sentuh yang tu, betul tak? Saya hanya bercerita dan anda tengok gambar, anda pun tak faham gambar tu macam mana. Betul tak? Sekarang anda nak tengok tak? Apa maksud layer kulit anda? Layer kulit anda. Cuba anda tengok kat sini. Mari kita tengok kulit kita. Nak tengok tak? Nak tengok tak? Okey. So, saya share dengan anda, kita punya kulit. Hari ni kita banyak slide. Ini slide saya yang kedua. Slide saya yang kedua tentang kita punya kulit. Nampak tak slide kulit saya? Kalau nampak, cuba type kulit. Saya takut anda tak nampak. Kalau nampak, cuba type kulit. Alhamdulillah. So ini adalah struktur kulit kita. Struktur kulit kita terbahagi kepada 3 lapisan. Struktur kulit kita terbahagi kepada 3 lapisan. Ini orang sains dia tak tahu. Orang tak sains sekarang ambil tahu lah. Kena ambil tahu sebab ini kulit kita. Walaupun tak minat sains, no problem. Tapi anda kena tahu sebab ini adalah kulit anda. Anda nak cantik kan? Nak jadi duta artistry kan? So kalau anda nak jadi duta artistry, anda kena tahu, anda kena faham tentang kulit anda. Sebab apa? Bila anda boleh bercakap tentang kesihatan kulit, anda boleh sebut 3 layer of kulit, orang kat luar sana dah teruja akan anggap anda, wow, hebatnya. So ini anda kena faham betul-betul, anda kena study betul-betul. So kita ada 3 layer kulit iaitu epidermis, dermis dan hypodermis. Epidermis, dermis, hypodermis. Malam ni hafal. So ini adalah kulit kita. Kalau anda tengok, anda nampak saya punya cursor, nampak tak? Nampak tak saya punya cursor? Ni tangan saya ni, nampak tak?
Okey, kalau nampak tak nampak Ustaz? Saya takut tak nampak. Okey, okey. Okey, kalau anda nampak, okey, ini adalah lapisan dermis. Lapisan dermis ini sendiri ada 7 layer. Okey, lapisan dermis ini sendiri ada 7 layer. Di mana kulit daripada bulat menipis, daripada 4 segi, dia membulat menipis hinggalah menjadi kulit kusam, kulit mati, kulit rosak. Okey, ada 7 layer kulit sebenarnya yang kita kena jaga pada bahagian epidermis. Inilah yang kata kita guna produk. Baru-baru ni saya pergi saya jadi co-pilot untuk projek lab artistry. 7 layer ni pun nampak menggerunkan. Okey. So ini adalah dermis. Di sini di mana di sini adalah di mana adanya kita punya sebum. Kita punya sebum kat sini yang kita nak kena jaga. Connection berlaku di sini, pertukaran darah, okey, oksigen dan dioksigen semua berlaku di sini. Dan kita ada hypodermis. Bahagian hypodermis ni ada bahagian urat saraf darah. Okey. So, penting untuk kita kelihatan glowing. Okey, penting untuk kita ambil suplemen di mana kita nak pastikan okey, oksigen daripada urat yang berwarna biru ni sampai ke hujung. Sampai ke hujung. Ada orang urat ni duduk kat bawah ni, bukan kat atas ni. So bila jadi macam tu, so dia tak akan kelihatan glowing sebab oksigen kurang sampai ke lapisan atas. Dia tak boleh pergi jauh. So bila tak banyak urat berada di lapisan dermis sampai ke hujung, so muka kita tak boleh nampak glowing. Pinky-pinky tu tak boleh nampak. Okay, so yang pinky-pinky tu adalah urat-urat saraf. Kita berada di lapisan yang paling atas dermis. Okay, anda okey ke? Okay, jadi penting untuk kita ada suplemen yang sesuai untuk kita pastikan kita punya semua oksigen ni berada di berada di permukaan kulit. Okay. Okey, so itu penting. Okey, dan yang seterusnya ini kita kena tengok okey, lapisan kulit kita. Okey, cuba kita tengok bahagian kita punya epidermis. Okey, kita punya bahagian epidermis. Okey, tengok saya cakap tadi kita ada 7 lapisan daripada 4 segi ni. Dia tukar kepada membulat sampailah dia tukar kepada stratum corneum dan menjadikan kulit kita lebih licin. Kalau ini tak terbuang, kulit kita akan jadi kusam, kasar, okey, tak glowing. Okey, jadi untuk mereka yang berumur 30 tahun ke bawah ataupun 30 tahun ke 40 macam tu, okey, proses daripada bawah ni pergi ke atas ni. Okey, tu proses 7 lapisan ni, okey, untuk mereka yang berumur dalam lingkungan 30 tahun ke bawah, 17 ke 20 hari dah matang. 17 ke 20 hari dah matang. That's why orang muda kulitnya tampak lebih glowing, lebih licin. Tetapi bagi mereka yang berusia, apabila proses daripada sini nak pergi ke sini melebihi daripada 30 hari. Okey, apabila proses daripada sini ke sini melebihi 30 hari akan menyebabkan kulit kita tampak kusam, tampak kasar, tumpuk-tumpuk dan sebagainya. Okey, itu kita nak jaga lapisan epidermis tu sangat-sangat penting. Sebab manusia akan kehilangan 500 juta kulit mati setiap hari. Sebab tu atas katil, bantai, nak tidur, kena khibah-khibah dulu. Tak ada khibah, kena tepuk-tepuk dulu. Sebab bila kita tidur, ada tak kulit mati yang lekat dekat kita punya bantai? Dekat kita punya tilam. Okey, jadi bila ada kulit mati dekat kita punya bantai, maksudnya ada kotoran dekat situ. Bila kita tak khibah, kita jarang-jarang tukar kita punya sarung bantai, so menyebabkan kotoran tu, kuman tu lekat balik dekat muka. Anda okey ke? Lepas ni nak tidur malam, pastikan tukar khibah. Tepuk-tepuk dulu bantai tu. Okey, dan keraklah tukar kita punya bedsheet. Kan, tukar kita punya bedsheet. Sebab penting sebab bila kulit mati ini, dia adalah one of kotoran dan juga benda yang akan menyebabkan iritasi kulit.
Okey, sangat penting untuk anda jaga. Okey, dan yang seterusnya ada 3 faktor penting yang kita kena tengok, faktor-faktor yang mempengaruhi kesihatan kulit kita. Yang pertama adalah faktor-faktor ekstrinsik. Ekstrinsik, faktor-faktor luaran seperti pendedahan kepada UV. Orang yang UV, kalau tak UV pun hak yang selalu masak kat dapur tu. Okey, pendedahan cahaya. Okey, faktor-faktor alami seperti sejuk yang melampau. Kalau dulu siapa yang pergi Alaska, saya mengalami masalah tu di mana terlampau sejuk menyebabkan kulit kering. Ataupun orang yang sentiasa bekerja dalam aircon, tidur dalam aircon akan menyebabkan kulit kering. Okay. Dan juga radikal-radikal bebas. Sekarang ni biasalah kan, asap rokok, asap daripada kilang, asap kereta dan sebagainya. So faktor-faktor ini adalah faktor yang sangat-sangat memberi efek kepada kesihatan kulit kita. Dan yang kedua, kalau kita tengok kat sini lah, ini faktor-faktor yang macam ni. So dia akan mengganggu kita punya 7 lapisan epidermis ni. Okay, mengganggu dia punya circle, pembinaan sel. Dan akan menyebabkan prakedutan. So akan menjadi kedut lah. So benda ni akan berlaku secara normal, cuma ada cara untuk kita melambatkan proses ni. Ada cara untuk kita melambatkan proses ni. Dia akan tetap berlaku, kita tak boleh halang, tetapi ada cara yang kita boleh melambatkan proses ni. Dan faktor yang kedua adalah faktor intrinsik, faktor dalaman. Okey, faktor-faktor dalaman. Yang pertama adalah hormon. So untuk kita orang perempuan, kita ada 2 jenis hormon yang perlu kita seimbangkan. Okay, estrogen dan progesteron. So 2 hormon ni memang kita kena seimbangkan untuk mengelakkan kecepatan proses penuaan. Mengelakkan kecepatan proses penuaan. Jadi seimbangkan hormon ini untuk kita kekal tampak muda. Okey, tampak muda. Muda dia tak muda dah, umur tetap meningkat. Okey, dan juga kronologi penuaan. Kadang orang cakap apa, nak buat macam mana dah tua kan, nak buat macam mana dah tua. Tapi yang penting janganlah tua sebelum usia. Okey, jangan kelihatan tua sebelum usia. Okey, mungkin juga disebabkan oleh faktor-faktor DNA di mana proses pemulihan kulit itu menjadi lambat. Okey, ataupun kita mengalami satu fibulus yang kurang terangsang. Maksudnya proses untuk pembinaan semula sel tu kurang. So menyebabkan orang kadang-kadang dia nampak mecetnya. Sebenarnya orang tu nak cakap, nampak tua lah dah ni. Dia cakap, nampak mecet lah. Kan? So kita kena sedang lah benda tu. Okay, so ini adalah faktor dalaman. Yang ada kita boleh kontrol, ada yang kita tak boleh kontrol. Okay, so macam faktor DNA dan faktor fibulus ni memang kita susah nak kontrol. Tetapi kronologi penuaan dan hormon kita boleh kontrol dengan pemakanan dan juga dengan suplemen ataupun nutrisi yang baik. Okay, dan juga faktor gaya hidup. Ini yang kita tak jaga. Inilah salah satu faktor, okay, selain daripada faktor ekstrinsik, faktor intrinsik, ini adalah faktor yang paling menyumbang cepatnya proses penuaan. Kurang bersenam. Bila kita kurang bersenam, kita kurang menghasilkan peluh, pori kita mungkin tersumbat. So kita kurang bersenam, okay, dengan kata lain kita kurang berpeluh. Yang kedua, diet dan permakanan. Untuk anda kekal nampak muda, anda kena jaga pemakanan anda. Iaitu anda kena banyak makan benda-benda tadi saya sebutkan. Protein. Untuk pembinaan sel kulit anda, kita kena ada cukup protein. Tak kisahlah protein hidup ataupun protein daripada yang diekstrakkan. Okey? Dan kita kena kurangkan. Okey, kena kurangkan dalam diet kita gula. Okey, gula ini akan menyebabkan kulit anda nampak lebih kusam, cepat kusam. So kena kurangkan gula dalam diet anda, dan yang anda kena tambah dalam diet anda selain daripada protein ialah tingkatkan protein, tingkatkan mineral, tingkatkan vitamin. Okey, itu yang kita kena tingkatkan dalam pemakanan. Dan seterusnya alkohol, saya rasa anda tak ada masalah. Dan stres. Stres juga akan menyebabkan anda tampak lebih berusia.
Sebab apabila anda stres, mitokondrian dalam sel akan cepat musnah. So dia banyak menggunakan generate tenaga, so dah tak ada tenaga dah, so and then anda akan nampak lebih kusam. Nanti anda boleh belajarlah. Jadi boleh ambil vitamin yang boleh membantu kesihatan mitokondrian sel anda. Okay? Dan terdedah kepada cahaya yang terlampau sejuk ataupun terlampau panas lah macam saya cakap tadi. Sama ada dia boleh menyebabkan kekeringan yang melampau, ataupun tidak. Okey? Jadi ini amat penting dan bila anda stres, anda tak boleh tidur, bila anda kurang tidur maksudnya kesihatan kulit nak rebuild 7 lapisan tu akan terganggu, so akan mengganggu anda punya kesihatan kulit. Okey? Anda okey kah? Anda dah tahu apa yang anda perlu jaga dan anda dah tahu faktor yang mempengaruhi kesihatan kulit anda, betul? Okey. So, sekarang ni saya nak tanya dulu sikit. Sebelum saya go to the last slide, saya nak tanya anda, berapa kerap anda cuci muka? Berapa kerap anda cuci muka? Oh, kita ada lelaki juga hari ni. 2 kali. 5 kali. Banyaknya. Yang 5 kali tu bukan cuci muka tu ambil uduk. Okey. Tanya. Okey, dan saya nak tanya, apakah produk skincare yang anda guna sekarang? Sekejap nak. Saya nak pasang kipas. Sabun madu. Artistry. Okey. Ada tak yang guna selain daripada produk-produk GNH dan juga produk-produk daripada Artistry? Ada tak? Ada tak yang menggunakan produk-produk lain? Okey, sebab hari ini saya akan share dengan anda satu produk daripada Artistry, di mana saya lebih yakin dan lebih tulus dengan penggunaan Artistry sebab dia lebih organik dan dia ada nutrition. Kalau anda sedar, kalau anda masih ingat tadi saya ada cerita, kita pilih skincare yang ada nutrient. Ingat tak? Saya dah sebut tadi kita pilih skincare yang ada nutrient dan skincare yang mampu menjaga pH kita, seimbangkan pH kita. Okey, so sangat-sangat penting. So saya akan share dengan anda slide saya yang terakhir. Okey, apakah skincare yang saya recommend untuk anda? Are you ready? Kalau ready, cuba tap ready. Okey, anda boleh screenshot. Okey, anda boleh screenshot nanti. Okey, anda boleh nampak slide saya. Okey, kalau boleh nampak, cuba tap ready and nampak. Okey, thank you. Okey, ini adalah saya. Okey, saya yang dah berumur 5 siri. Tak muda, tapi tak tua. Okey, tapi saya dengan bangga diri, saya boleh cakap, I'm good enough to myself. Okey, saya tampak jelita sebab saya ada keyakinan sebab saya pernah pergi satu road tour skincare. Okey, kalau saya cakap tadi, apa benda yang saya boleh guna untuk cantikkan kulit saya? Satu word saja yang dia cakap, saya ingat sampai sekarang. Okey, kejelitaan itu bermula daripada dalam, iaitu bermula daripada keyakinan dan kebahagiaan diri. Okey, so bagaimana nak membina keyakinan dan kebahagiaan diri itu terletak kepada produk apa yang kita guna yang menyebabkan kita rasa happy. Okey, dan alhamdulillah saya guna macam-macam produk. This is the best product yang saya guna since 7 tahun yang lalu. Okey, ini adalah saya dan saya ambil masa lebih kurang hampir 2 tahun untuk repair balik kulit saya sebab saya tak pernah jaga kulit saya. So ada orang di sini yang dia cakap, saya tak ada masalah kulit, so I don't need skincare. So saya perlu skincare ke kalau saya tak ada masalah kulit? No. Kita jaga kesihatan kulit kita sebelum ada masalah. Sebab bila dah ada masalah, susah nak jaga. Setuju tak?
Dah ada jerawat, susah nak jaga. Dah ada jeragat, susah nak jaga. Dah ada kedutan, susah nak jaga. Jadi sebelum ada jerawat, sebelum ada kedutan, sebelum ada apa-apa masalah, okay, jaga dulu. Jaga dulu. Okay, thank you yang setuju dengan saya. Sebab saya tak pernah jaga, menyebabkan saya ada masalah kulit, menyebabkan saya down, okay, tak yakin diri, dan Alhamdulillah dengan skincare, nutrisi, dengan skincare yang ada nutrien menyebabkan kulit saya tampak lebih baik daripada hari ke hari. Okay. So di sini, okay, saya nak tunjukkan, nak share dengan anda ada 7 step yang kita kena buat kalau kita betul-betul sayangkan kulit wajah kita. Okay. Okay. Bukan sekadar untuk tampak lebih jelita, tampak lebih muda, tapi kita nak tampak lebih berkeyakinan. Okay. Step yang pertama ini adalah step yang kebanyakan orang tak buat. Especially orang yang tak make up. Tapi dia tak ingat dia pakai bedak Alano. Kan? Dia pakai bedak talcum. Dia tak ingat faktor-faktor ekstrinsik. UV, habuk tadi saya sebutkan. Okay. Radikal-radikal bebas daripada luar tadi akan lekat dekat muka. Okay, so kita kena remove kita punya makeup. Maksudnya remove bukan sekadar makeup, juga akan remove semua kotoran yang ada pada lapisan atas kulit kita. Okay, so kena buat, okay, double cleansing. Ini adalah kita mencuci muka tahap yang pertama. Anda boleh pilih sama ada anda nak, kita ada 4 jenis makeup remover. Saya tak nak cerita setiap jenis makeup remover ni sebab kita dah ada kelas sebelum ni. Cuma saya nak anda guna. Okay. Siapa yang dah guna? Okay. Okay. Siapa yang dah pernah guna? Pernah guna makeup remover ni? Okay. Tahniah untuk anda. Okay, saya harap anda tak terganggu dengan saya punya komen ni. Terganggu tak dengan saya punya, sebab saya buka saya punya rang komen, ganggu anda tak? Okay, saya harap tak masuk dalam slide saya. Jadi makeup remover ni memang anda kena guna. At least sekali. Sekali pada waktu malam. Okay, pada waktu malam. Orang yang tak guna makeup, tak guna foundation tebal, tak makeup tebal, at least satu kali sebelah malam sebelum tidur kena buat makeup remover. Kalau anda yang bermakeup, at least anda kena guna 2 kali lah. Siang makeup, malam makeup, so at least guna 2 kali. Macam saya guna 2 kali. Okay, anda paling tidak sekali lah. Okay, sekali. Okay, boleh nak? Okay, yang seterusnya, step yang masih lagi step pertama, okay, kita guna makeup remover untuk cleansing. First step cleansing. Yang kedua cleanser. Okay, 2 kali lah sebab tu kita panggil double cleansing. Double cleansing. First guna makeup remover, second guna cleanser. Okay kah? First guna makeup remover, second guna cleanser. That's why kita panggil double cleansing. Okay. Okay, double cleansing. Jadi anda bolehlah pilih mana-mana range artistry daripada sama ada daripada studio, balancing, hydrating dan sebagainya ni anda boleh pilih. Okay. Ini sorry salah typo. Ini adalah renewing. Okay, ada radiant ataupun for men. Lelaki pun ada. Siapa kata lelaki tak perlu jaga kesihatan kulit, kena jaga juga. Okay. Okay. So itu step yang pertama. Step yang kedua adalah step rawatan mingguan. Okay, good soalan. Kalau orang lelaki yang memang tak pernah guna makeup dan tak letak bedak, boleh ke terus guna cleanser tanpa makeup remover? Boleh. Boleh. Tapi at least gunalah makeup remover sekali ataupun seminggu 2-3 kali. Sebab apa? Habuk lekat. Okay, UV ada. Kan tadi saya tunjuk tadi kan, faktor-faktor ekstrinsik tu ada. Okay, faktor radikal bebas tu ada. So anda kena gunalah. Ya, anda kena guna makeup remover. Walaupun lelaki. Walaupun lelaki guna. At least kalau tak mau guna hari-hari,
gunalah seminggu 2-3 kali sebab anda tak perlu cantik sangat. Kami orang perempuan nak cantik. Kalau anda nak cantik, nak glowing sebab cantik-cantik boleh buat duit, so pakailah makeup remover. Tak pakai pun tak apa. Sebab kalau anda pakai fomen tu dah cukup strong untuk kulit lelaki. Okey? Okey. Yang kedua, rawatan mingguan. Yang ni memang orang tak rajin pun nak buat. Exfoliate kulit. Okay, exfoliate kulit at least seminggu 2 kali. Exfoliate kulit. Okay, kita ada 2 jenis exfoliate kulit. Anda boleh guna exfoliate kulit dan ini yang anda kena buat kalau anda nak cantik. Okay, untuk glowing, untuk bersihkan kulit. Okay, anda kena ada masker. Jangan malas guna masker. Jangan malas guna masker. Dan jangan kedekut guna masker. Sebab masker ini adalah untuk anda buang betul-betul kulit mati anda. Okay? Okay? So, anda memang kena buat rawatan mingguan. Ini step yang kedua orang jarang-jarang buat. Ya, Glow Boss ni memang tak boleh pakai hari-hari. Okay? Bila kita pakai yang exfoliate, kita tak pakai hari-hari. At least kita pakai seminggu 2-3 kali macam tu sahaja. Okay, 2 hingga 3 kali seminggu sahaja. Okay? Okay. So, step yang seterusnya adalah toner. Toner. Okay. Anda kena sedar, okay, cleanser kita adalah bersifat membuka pori. Cleanser kita adalah bersifat membuka pori. Jadi, untuk tutup balik pori, kita akan guna toner. Jangan takut guna toner. Kena guna toner. Sebab toner kita menyegarkan. Okay, bila kita cuci muka tadi, mungkin kita cuci kuat sangat ke apa ke, toner kita ini akan melembutkan balik kita punya struktur kulit. Okay, so memang kena guna toner. Memang kena guna toner. Okay, wajib anda guna toner. Okay, jangan takut guna toner. Dulu saya takut guna toner sebab bila saya pakai toner, kulit saya jadi kusam. Kulit saya jadi gelap. Rupanya toner itu berasaskan alkohol. Sedangkan kulit kita tadi saya kata apa? pH-nya 5.5 sahaja. So, Artistry adalah satu produk yang pada saya sangat-sangat sesuai untuk Asian punya kulit. Menjaga microbiome dan pH yang sangat-sangat sesuai. Okay, sangat betul. Okay, so kita kena pakai toner. So, bila kita pakai toner, jangan pergi gosok toner tu. Jangan gosok toner tu, kita dab sebab kita nak tutup balik kita punya pore. So, wajib pakai toner dah. Yang toner paling best yang saya pakai adalah Renoving. Sangat rich. Dia akan buat kulit saya lembap. Okay, so toner. Selepas kita guna toner, ini adalah pre-serum. Pre-serum. Okay, step yang ketiga, kita bagi makanan untuk kulit. Tadi saya sebut microbiome. Kulit kita ada microbiome. Untuk menjaga microbiome, kita kena bagi dia satu makanan untuk dia sihat, untuk dia aktif. Sama ada kita boleh pilih vitamin C ataupun kita boleh pilih daripada hydrating sheet mask. Okay, saya akan bagi roughly nanti dalam grup nah. Okay. Semua jadual penggunaan 7 step. Saya akan bagi dalam grup. Okay, don't worry. Tapi anda nak screenshot untuk lebih jelas, anda boleh screenshot. Jadi, pre-serum ni penting untuk kita bagi makanan kepada microbiome kulit untuk seimbangkan pH kulit. Okay. Dan kita juga ada, kita ada juga serum. Serum yang sangat-sangat rich untuk kita punya kesihatan kulit. Okay, untuk kita punya kesihatan kulit. Okay, yang paling best adalah signature serum dan lelaki pun ada serum. Okay, boleh tak lelaki pakai signature serum? Boleh, tak ada masalah. Tetapi kulit lelaki lebih tebal, lebih kasar, lebih rough. Jadi pakailah serum lelaki, serum concentrated. Nama pun concentrated. Ada. Okay, concentrated serum, pakai. Okay, pakai. Orang lelaki pun nak cerita tentang kecantikan senang. Muka hang pun kasar nak cerita cantik-cantik. Tak syok lah kan? So, pakailah serum.
Orang memang tak suka pakai serum sebab bagi dia cukuplah dengan cuci toner cleanser, cleanser toner moisturizer. Dan dia tak fikir kita pun minta makan, kulit kita pun minta makan. Microbiome, perintang microbiome akan terjaga dengan serum yang betul dan cukup. Okey? Okey? Microbiome kulit. Perintang microbiome akan terjaga. Ada dah tengok tadi kan perintah yang perlu kita jaga? Kita jaga dengan serum, nutrien yang cukup. Okay, nutrien yang betul. Okay, so ini adalah targeted serum. Yang tadi serum biasa. Okay, ini adalah serum biasa. Kita boleh guna hari-hari. Hari-hari. Okay, ini serum yang kita boleh guna hari-hari. Ini adalah targeted serum. Serum yang kita guna sebab kita ada problem. Kita ada masalah kulit. Okay, sama ada terlampau kering, terlampau berkedut. Okay, so kita boleh guna targeted serum. Okay, sama ada kita guna set resexurizing system. Kita guna 14 malam bersama dengan collagen. Ataupun kita guna another serum. Ataupun kita panggil ini adalah intensive product. Intensive product. So ini adalah targeted solution untuk orang yang ada masalah. Okay, kalau nak nanti kita boleh buat another class, okay, untuk produk-produk intensif. Ini kita boleh nanti boleh tanya dengan kita punya diamond. Okay, ini adalah targeted solution. Okay, so yang kelima pun tak pernah orang kisah. Tak pernah orang kisah pun. Okay, iaitu penjagaan bawah mata. Penjagaan bawah mata. Sedangkan mata, bila kita bercakap orang tengok mata kita, tapi mata kita nampak mata panda, nampak eye bag, nampak kendur, nampak kedut. So, kita tak nak jaga. So jaga dengan eye care. Kita ada macam-macam produk eye care. The best, kalau anda tanya saya, the best eye care yang saya pernah guna adalah apa, Rafidah? LX. Ya, tidur kena cukup. Tadi saya dah sebut dah dalam faktor-faktor extrinsic intrinsic tadi. Okay, so adalah LX. Okay, so itu untuk eye care. So siapa yang tak pernah lagi guna produk-produk eye care, so take care lah anda punya mata. So gunalah eye care produk. Okay, penting sebab mata kita nampak, orang nampak dengan jelas. Okay, so kita ada juga moisturizer. Okay. Anda screenshot, anda tengok betul-betul, anda study betul-betul. Moisturizer penting untuk, tadi kita sebut dalam slide kita yang sebelum ni, untuk lock kita punya kelembapan. Untuk lock kita punya kelembapan. Jadi moisturizer kena cukup, kena sentiasa ada, kena sentiasa pakai untuk lock kelembapan kita. Okay, so apakah moisturizer yang sesuai untuk setiap orang? Anda boleh pilih range anda yang sesuai. Tapi anda cuma tengok. Ada moisturizer yang ada matahari, ada moisturizer yang tak ada matahari. Senang cakap lah kan. So ada moisturizer yang ada SPF untuk perlindungan UV, A dan B. Ada moisturizer yang tak ada SPF. Okay, dengar Okay, moisturizer yang ada matahari ataupun day cream moisturizer. Day cream moisturizer. Okay, yang ada SPF hanya boleh pakai waktu siang sahaja. Saya dah bubuh kat situ, saya ada matahari dengan bulan. Okey, yang tak ada SPF, okay, yang tak ada perkataan day cream, anda boleh pakai siang atau malam. Boleh? Okey ke? Kau macam garang. Okey? Okay, boleh nak? Yang ada matahari ataupun day cream, pakai siang sahaja. Yang tak ada matahari, okay, yang tak ada perkataan day cream, anda boleh guna siang and malam. Boleh? Anda boleh screenshot ni simpan. Okay, screenshot ni simpan. Bukan apa, bukan untuk anda juga, untuk anda share dengan prospek anda. Okay, so selain pada moisturizer ni, kita ada lagi intensive moisturizer. Okay. So, kalau anda tengok dekat sini, kat sini tak ada moisturizer lelaki. Tetapi di sini ada moisturizer lelaki. Sebab moisturizer lelaki
dicipta khas untuk kulit diorang. Sebab tu diorang boleh dan tak perlu guna double cleansing sebab diorang punya cleanser tu lain. Okay, kulit diorang lain. Okay, so untuk moisturizer intensif hanya sesuai untuk perawatan dan sangat bagus untuk penjagaan kulit, generate kesihatan kulit dengan lebih cepat, lebih baik. Okay, so kalau kata LX, anda boleh remajakan kulit anda 15 tahun lebih remaja. Okay. Okay, so moisturizer boleh tukar-tukar based on kesihatan kulit yang sesuai. Okay, boleh tukar-tukar. Okay, macam saya pakai LX, okay, pakai Renewing juga, okay, pakai Aderadin juga. Okay, okay. So yang lelaki boleh pakai yang Enviving Emulsion. Ini ada sebab untuk produk lelaki dia tak tulis sini moisturizer tau. Dia tulis Enviving Emulsion. Itu adalah moisturizer. Okey, kakak-kakak tolong take note nah. Takut sekali abang-abang salah. Okey, kesian abang-abang pakai produk salah kan. Okey, so next is adalah skin protection. Skin protection. Ini anda pakai siang. Selepas anda pakai foundation, selepas anda pakai foundation, anda pakai ini siang. Siang sebab tak nak bagi kena matahari. Okey, untuk UV protection kita ada 50 SPF. Kalau anda tanya saya, moisturizer dah ada 30 SPF. Nak perlu ke lagi pakai UV protection 50 SPF? Ya, perlu. Perlu sangat. Sebab environment kita tak sihat. Malam, okay, kita ada Seal Moisturizer. Ini adalah skin protection. Pakai siang. Malam kita ada Seal Moisturizer. Pakai malam. Sangat best. Saya dah pakai yang version yang lama. Ini ada version yang baru. Okey, ada version yang baru. Version yang baru ni lagi best. Ini adalah sleeping mask yang anda boleh pakai tidur. Pakai tidur. Dia glowing, repair, resection balik kulit anda besok pagi. Wah, cantiknya sayang abang. Macam tu. Kan? Okay. Skin protection pakai selepas foundation. Okay. Skin protection pakai selepas foundation. Okay. Ini adalah sangat-sangat perlu. Kalau anda betul-betul nak menjaga kesihatan kulit wajah anda, untuk anda jadi duta artistry di mana anda tak perlu bercakap, anda hanya perlu tunjuk sahaja kesegaran wajah anda. Bukan kecantikan lah. Cantik ni sangat-sangat subjektif. Ada orang kita kata cantik, orang kata tak cantik. Tapi penting untuk anda pamerkan rupa paras anda yang segar, yang glowing, yang nampak berkeyakinan. Jadi anda akan jadi duta, tak perlu cakap banyak. Anda dah boleh close product. When people look at you, you speak louder. You speak louder. Then people will trust you. Jadi untuk kita kekal berkeyakinan, jagalah kulit wajah kita. Dan suka saya ingatkan, bila kita guna produk skincare daripada Artistry, sebab dia bersifat organik. Dan kalau anda tengok tadi, bila anda tengok tadi, saya tunjuk kita perlukan skincare yang ada nutrient. Dan satu-satunya skincare yang ada nutrient adalah Artistry. Sebab itu dia tulis dekat situ, dia berani declare dekat situ, skin nutrition. Skin nutrition. Sebab dalamnya ada nutrient daripada ladang yang organik, yang ada saintis daripada kita punya produk iaitu Nutrilite. Jadi perlu untuk kita guna skincare yang pertama. Yang pertama adalah yang organik. Yang kedua, tak ada merkuri. Yang ketiga, dah pun trusted bertahun-tahun. Dan yang keempat,
kita ada saintis, kita ada pakar dermatologi. Okay, dan yang paling penting untuk anda di sini, okay, ada lagi beberapa penjagaan kesihatan kulit yang perlu kita belajar dan anda keep going belajar untuk menjaga kulit wajah anda supaya anda kekal berkeyakinan. Okay. Dan saya rasa saya sampai di sini saja. Okay. Dan kalau anda ada apa-apa persoalan, anda boleh tanya. Okay, anda boleh tanya. Sekejap nak. Okay, kalau ada apa-apa soalan anda boleh tanya. Okay, di ruang chat, insyaAllah kalau saya boleh bantu, saya boleh saya jawab. Kalau tak pun nanti kita tunggu kita punya Diamond, insyaAllah. Diamond kita pun boleh jawab, insyaAllah. Okay, jadi saya tak ada apa dah. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang khilaf itu daripada kelemahan saya. Tapi anda stay sebab kita ada Diamond dengan kita hari ini. Diamond akan kongsi dengan anda pengalaman beliau menggunakan artistry dan bagaimana beliau melancung tiap-tiap tahun dengan artistry. Tak dengar tak? Okey. Okey, kalau anda nak dengar, cuba anda type dulu dengan ruang komen. Welcome Diamond. Selamat datang Diamond. Kan. Sebelum saya panggil Diamond masuk. Okey. Sana. Okay, so dengan itu, insyaAllah. So dengan itu, dengan bangga hatinya saya menjemput kita punya beautician daripada artistry iaitu Diamond Jamila. Okay, thumbs up semua untuk Diamond. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruja lah pula kan. Pasal cakap artistry ni memang teruja lah. Okey. Kak Mila perkenal diri dulu lah kot. No? Ada tak yang tak kenal Kak Mila lagi? Terima kasih. Terima kasih. Semua kenal dah kan? Kenal. Okey. Okey. Perkenalkan diri, nama Jamila Osman, business partner yang cukup hebat, Muhammad Rosli Saidin. Kami diperkenalkan dalam bisnes yang cukup unik ni, kawan pejabat Kak Mila je, Nazatu dan Azman. Abang yang sentiasa diingati, si producer Nayati dan Hamid. Dibimbing terus oleh insan yang sangat kita semua sayang, founders Double Diamond Syarif Hamid dan Mazatul. Dan mentor kita bersama Ayanda Haji Abdullah dan Bonda Hajah Mariam. Sama-sama kita doakan supaya semua barisan upline kita sentiasa sihat, berjaya, dapat membimbing kita hingga kita jadi founders council. Betul? Okey. Mula-mula Kak Mila nak ucap dulu kan. Thumbs up untuk Emerald Direct Nora lah kan. Kak Mila pun teruja. Banyak belajar dengan Nora kan. Sekarang ni kan semua orang pandai-pandai dah. Semua darling-darling Kak Mila ni dah pandai dah artistry. Dulu masa mula-mula kan. Kak Mila je pergi belajar artistry kan. Tapi sekarang ni kan Kak Mila belajar balik dari anda semua. Macam itulah kan. Buat MV kita kena macam tu. Kita kena berubah sikit-sikit. Kalau tak boleh berubah banyak, kita kena berubah sikit-sikit lah. Sebab artistry ni kan memang jaga kita betul-betul lah. Masa mula-mula, Pak Mai dekat AKBN kan. Dia pun cakap, Kak Mila buatlah MV ada pencen kan. Padahal masa tu Kak Mila memang ada pencen. Pegawai kerajaan kan. Memang ada pencen kan. Tapi dari dulu dia dah cakap benda tu. Tapi nasib baiklah Kak Mila buka hati Kak Mila untuk buat perniagaan MV. Kalau tak, anda semua pun tak akan ada. Kita sebenarnya ada bila mentor ada kan. Tapi kalau Kak Mila tak buat keputusan, kalau founders edisi Diana tak buat keputusan untuk buat MV, kita semua tak ada. Macam itulah kan. Jadi Kak Mila percaya artistry ni bukan orang perempuan saja kena pakai, orang lelaki pun kena pakai. Tapi dia bercakap lah ni Nora, sabun kecantikan. Dulu sabun madu kan, sabun kecantikan tu pun bagus juga lah ni. Tapi artistry lagi bagus. Hari ni Kak Mila nak cerita pasal promosi bulan ni lah kan.
Nora cerita tu dah bagus dah. Anda buat. Sebab sebelum ni pun semua leaders-leaders buat yang artistry kan. Memang sangat bagus. Bayangkan Afi Daniel lelaki pun boleh buat. Yang dia macam itulah kan. Jadi untuk anda yang dalam ni 62 orang kan. Tak apa kan. Walaupun grup kita ramai tapi yang masuk 62 orang tak apa. Sebab Nora selalu sediakan kat kita YouTube kan. Jadi anda boleh tengok kesempatan. Sebab Kak Mila faham ada yang bekerja kan. Cuma emerald-emerald kat atas ni je yang tak bekerja kan. Jadi untuk yang bekerja nanti anda boleh tengok YouTube. Jadi time's up dulu untuk Nora. Sebelum nak lagi dah kelas dengan Nora. Tadi Kak Mila ada baca Rafidah katakan nak kelas dengan Nora kan. Tak payahlah dengan Nora kan. Ramai lagi leaders. Emerald-emerald kat atas semua hebat. Jadi tak payahlah tunggu Nora saja kan. Kesianlah kat Nora. Nora pun nak buat diamond kan. Jadi tapi sebenarnya Kak Mila akan minta Nora buat lagi sekali kelas untuk kita. Kalau nak, Kak Mila nak anda semua ambil kesempatan masuk. Sebab kelas kali ni, macam mana nak cantik di Hari Raya. Macam mana nak cantik bulan puasa kan. Puan puasa kita buat ibadah puasa, lepas tu kita cantik lagi di Hari Raya. Nak tak? Kalau nak, semua type nak. Nak 64 orang ni, 61 orang ni. Tak nak. Sebab kita nak jemput kan. Bukan senang kan. MW pun jemput juga Nora. Jadi kita jemput. Percuma saja tahu. Tak berbayar pun. Kan. Kak Mila pergi belajar dekat MW kena bayar lagi. Kan. Ni kita hebatnya grup kita kan. Semua free je. Okey. Jadi hari ni sempena. Untuk suri rumah kan. Tak ada duit lah nak beli artistry kan. Jadi Ayanda kata kita buat MW. Buat MW. Orang yang tak ada duit lah kena buat MW kan. Ayanda postman je. Kan. Kalau nak kata 300 gaji RM300 je. Setengah orang sekarang ni gaji RM20,000. RM30,000 kan. Tapi still buat MW jadi times up untuk orang yang gaji RM30,000. RM20,000 kan buat MW. Jadi Kak Mila nak cerita pasal kita punya artistry shipping mask. Anda nak tak? Macam mana nak buat duit dengan shipping mask? Memang best. Kat sini siapa yang dah guna shipping mask? Boleh type 1 nak tengok siapa yang dah guna. Nora bagi jadi co-host tak? Okey, demo boleh share. Saya dah buat multi share. Okay, Kak Mila bukan nak tunjuk marketing plan macam yang selalu anda tengok. Tapi Kak Mila nak cerita sikit je pasal shipping mask. Okay. Shipping mask ni pasal tadi Nora cerita kita kan kena buat rawatan kan. Jadi yang ni memandangkan sekarang ni kan Malaysia panas kan. Panas tak? Anda rasa macam kadang-kadang tak nak keluar kan. Jadi ni pun panas ni duduk kat rumah pun panas. Agak depan. Oh, orang Pendang masih kunyah je ni. Kan?
Pendang buat jamuan raya ke jamuan puasa ke? Tak bagi tahu pun ni boleh pergi makan laksa pendang. Okey. Ni ABO price harga 551. Jadi sebab ini set kan. Set ni Kak Mila suggestkan untuk anda. Sebab dengar ke suara? Kalau dengar time stop sikit. Saya kan tak nampak anda kan. Okey. Yang ni kalau boleh ambil set ni. Sebab malam kita pakai sleeping mask, siang kita pakai vitamin C serum ni. Sebab sekarang ni musim panas, jadi malam kita rawat kulit kita bagi dia tak kering. Lepas tu siang kita pakai balik vitamin C ni. Jadi yang ni memandangkan Amway buat promosi ni, jadi anda boleh promote gila-gila sebab kita nak buat diamond. Okey. Ni untuk encik dia. Kak Mina tak nak tunjuk banyak-banyak. Sebab nanti anda boleh belajar dengan upline anda. Kalau tak boleh beli buku marketing plan kan. Nak tunjuk satu hari, sebulan anda cuma share satu set ni PV dia 132 sekupang. Sebulan jual 5 saja. Dapat 660 PV. Untuk orang baru kan 660 PV ni memang ikut marketing plan kita betul lah. Darab dengan 30%. Yang ni semua nanti anda belajarlah dengan anda punya upline, tapi nak tunjuk dengan share, guna satu, share 4. Jadi anda boleh dapat RM675. Jadi bila buat ansuran kan boleh bayar ansuran 4 kali. Jadi untuk orang baru cepat-cepat minta sebab kita kena feel dulu. Kita kena guna dululah. Barulah kita nak tunjuk dekat orang kat sana kan. Jadi anda guna dulu baru anda boleh tunjuk. RM675.65. Untuk orang yang baru guna. Untuk orang barulah dalam ni kan. Tapi untuk emerald bukan 675 kan. Banyak kan. Jadi share dengan benda yang sama saja anda share, benda yang sama saja anda buat, benda yang sama saja anda tolong downline anda untuk share sebulan 5 saja. Untuk bulan ni. Untuk dia nak buat 12%. Jadi 12% dapat 1,500. Banyak ke banyak sangat untuk suri rumah? Banyak kan? Kak Mila masa mula-mula buat MBA dapat 1,200, masa tu promosi LX. LX muda 15 tahun, tambah dengan sleeping mask, muda 20 tahun. Tu Nora, muda 20 tahun. Jadi muda 20 tahun kan? Boleh pergi melancong lepas tu kan? Ni kita nak pergi Paris. Lepas ni nak pergi Osaka kan? Okey. Kalau anda bina 4 orang. 4 orang ni saja tengok. Kalau buat, ayah anda kata jadi. Kalau tak buat, tak jadi. Confirm tak jadi. Okey. Bina 4 orang, anda dapat 4,000. Tapi sekarang ni bukan 4,000. Sekarang ni MWay nak bagi anda bina 4 orang, 3 orang atau 4 orang, 3% anda dapat 200 orang baru. Dapat RM200. Lepas tu dapat 20% pula extra bonus kalau anda buat 9%. Banyaklah. Tapi hari ni Kak Mila tak mau cerita pasal nak dapat macam mana duit ekstra-ekstra. Cuma nak
nak bagi tahu kat anda kenapa anda kena pakai CP mask. Okey? Ada pertanyaan setakat ni untuk orang baru? Dah nak habis dah ni kan? Dah semua dah keluar dah kan? Tak apa, cuma anda simpankan tarikh anda hari Khamis 13 hari bulan Nora? Betul, Diamond. 13 hari bulan. Hari Khamis 13 hari bulan sebab masa tu dah bulan puasa. Khamis 14, Diamond. 14. 14 hari bulan. 14 hari bulan Nora akan share dengan anda macam mana kelas cantik bergaya sihat berhari raya. Jadi ambil kesempatan untuk anda join kelas ni pada 14 hari bulan. Sebab bulan puasa. Dan kita sama-sama doa supaya Nora cepat-cepat jadi diamond. Okey? Jadi Kak Mila macam tu juga doa anda semua cepat-cepat jadi diamond. Sebab kita sama-sama nak ke diamond invitation. MWay ni buat mesti jadi. Jadi Kak Mila harap CP Mas ambil kesempatan pasal ansuran 4 kali kan. Kak Mila percaya didik-didik anda semua ada lagi kota. Siapa yang tak ada kota dah? Didi kan. Kak Mila percaya Didi semua masih ada kota. Ambil kesempatan cepat-cepat. CP Mas sangat terbaik. 1 kali pakai pun anda dah nampak. Sebab Kak Mila kan, Kak Mila dah pakai CP Mas yang lama. Tapi CP Mas yang baru ni lagi bagus. Dulu kita kena pakai CP Mas tu kena lebih daripada 6 jam. Lepas tu pukul 11 tu kita kena dah pakai dah. Tapi yang baru ni kalau orang kerja malam, contoh kan dia kerja malam. Dia nak kena tidur siang kan. Jadi kalau CP Mas tu dia pakai untuk malam saja dulu yang dulu punya. Tapi yang hari ni punya dia tak ada masalah. Anda pakai siang pun tak apa dengan syarat anda kena tidur. Dia nama CP Mas kan. Dengan syarat anda kena tidur. Dia akan bekerja selama 8 jam. Tapi kalau anda tidur 3 jam pun, sebab Kak Mila kan selalu tidur 3 jam, 4 jam saja kan, pun dah nampak keberkesanan dia. Jadi ambil peluang sebab bulan ni ada promosi. Orang perempuan semua wajib pakai. Macam dulu, macam sekarang ni kan, kita panas, kita kena pakai UV protection, wajib pakai UV protection kan. Macam tu juga CP mask. Anda wajib pakai CP mask. Sebab orang Asia ni suka jadi jeragat. Benda yang kita takut, jeragat kan. Bila anda pakai CP mask, dia akan mengurangkan jeragat dekat muka anda. Tapi kalau nak hilang terus jeragat tu, anda kena pakai Artistis Labs. Sekarang ni MWay buat semua komplit untuk anda. Dan gunalah yang Nora ajak tu, 7 step. 7 step untuk jaga kulit anda. Jangan pakai brand X. Sebab kena takut dengan 3P. 3P ke? Bukan 3P. Yang tu untuk ni kan. Dan paling best, protein. Kak Mila masa kat Sabah kan, Kak Mila cakap belajar satulah dengan kita punya founder Double Diamond kan. Sebelum ni Kak Mila ambil protein, ambil sehari 2 scoop saja. Tapi umur dah lebih daripada 50 kan. Jadi founder Double Diamond cakap, jangan makan 2 scoop, makan 9 scoop. Dia cakap kat Kak Mila. So Kak Mila balik, Kak Mila pun dah cuba. Dah cuba 3 hari kan. Dah nampak keberkesanan dia. Jadi untuk anda, nak cantik, ambil protein. Nak cerdik, anak-anak, ambil protein. Nak sihat, nak hilang sakit apa pun, ambil protein. Biar lebih protein sebab umur kita pun dah lebih kan. Jangan ambil lebih protein yang kat luar. Contoh macam telur lah, satgi ada kolesterol pula, tapi protein kita sangat bagus. Jadi ambil protein. Lebihkan protein tak ada masalah. Sebab kita tak ada 3P. Tak ada pewarna, tak ada perasa, tak ada pengawet. Jangan takut. Ambil saja. Yang nak mati, bagi mati Allah kan. Cuma kadang-kadang kan orang kanser takut nak ambil protein kita kan. Tapi kalau kita selalu orang kanser akan sakit, akan mati bila dia tak boleh nak makan.
Itu yang Kak Mila belajar daripada mentor kita lah kan. Dia mati sebab tak boleh makan. Bila dia pergi kemo, dia tak boleh makan tau. Sebab tu dia mati. Ayah dia cakap macam tu. Sebab dulu kawan Kak Mila macam tu. Ayah dia kata, bagi dia ambil, Jamilah. Dia ambil sebab sampai satu masa dia tak lalu nak makan. Sebab masa itulah dia akan mati. Tapi sebenarnya Allah lah kan. Tapi kita ikhtiar saja. Orang perempuan nak cantik, kena lebih protein. Okey? Lebihkan protein dalam anda punya pengambilan harian. Lah ni protein boleh buh dalam teh tarik. Orang suka teh tarik, buhlah dalam teh anda kan. Buat teh tarik dengan protein. Baru ni kami pergi Diamond punya meeting. MB buat teh tarik buh protein. Sedap rupanya. Kalau anda nak belajar, kena mai rumah Kak Mila lah kan. Kan, mai belajar macam mana nak buat teh tarik buh protein. Abang Rosti pandai buat. Okey, yang tu saja. Jadi untuk anda semua, kita jumpa lagi next week. Hari ni hari last kan, Sabtu Ahad kita jumpa di MUS. Jadi mailah tengok Kak Mila. Kadang-kadang Kak Mila pun tak kenal anda. Minta maaf kalau tak kenal anda kan. Sebab mai cucu cicit ni kan. Mailah tengok kan. Yang dekat-dekat dengan Kak Mila kenal lah. Macam Nora. Kan. Emerald ni kenal lah. Sebab Emerald tak ramai kan. Jadi cepat-cepat jadi Emerald. Okey? Okey, yang tu saja yang baik daripada Allah. Jangan lupa cepat-cepat ambil kota sleeping mask tu dengan Didi anda. Sebab Kak Mila pun dah ada tinggal 2 ni. Kan? Tak ada nak promote pun dah tinggal 2. Bayangkanlah kan. Tinggal 2 yang untuk itulah. Dia ada 2 set kan. Jadi cepat-cepat ambil. Sebab kita nak cantik. Especially dah dekat nak raya. Okey? Yang tu saja. Yang baik daripada Allah. Kak Mila mohon ampun dan maaf. Sempena bakal sambut Ramadan ni. Kak Mila mohon ampun dan maaf. Andai kata cakap Kak Mila terkasar bahasa kan. Jadi kita mungkin saat lagi untuk Emerald ataupun Didi tunggu sekejap. Nak jumpa lah. Untuk kita nak buat yang terbaik di bulan puasa ni kan. Bulan puasa tak tahulah macam mana kan. Jadi kita nak buat wake up call ni macam mana. Jadi minta Didi semua tunggu sekejap. Dah habis ni. Boleh Nora? Okey, serah balik kepada Nora. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Diamond kita. Dan sebenarnya kita ucap terima kasih kepada Diamond sebab sediakan program ni untuk kita semua. Kan, sebab Diamond sediakan program ni untuk kita semua dan Alhamdulillah tak pernah mengecewakan. Selalunya kita punya audience di antara 40 ke 50 ke atas. Tapi jangan-jangan nak cecah 100. InsyaAllah kita manfaatkan peluang platform yang disediakan oleh Diamond Jamilah ni untuk kita belajar. Dan yang paling penting kalau kita tak boleh berkongsi ilmu ni dengan orang di luar sana, kita berkongsi peluang ni dengan ajak mereka bersama-sama untuk belajar tentang produk-produk yang terbaik EQMS dalam program ni. Jadi insyaAllah sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang khilaf itu daripada kelemahan saya. InsyaAllah you stay, you win. Jumpa anda di puncak kejayaan. Assalamualaikum. Jumpa lagi next class. Assalamualaikum.